Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu keputusan yang pasti membuatkan Khairi Jamaluddin tak tahulah nak muroyan kah, dah nak menyesal kah, atau dah nak, tak tahulah. Aku pun tak tahu nak cakap apa lagi. Tapi keputusan Khairi Jamaluddin yang TikTok, 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 tak tahu nak kata apa, akhirnya dibidas sendiri oleh Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang, Ketua WIP Pembangkang, yang bersama dalam Parti Bersatu. Hamzah Zainuddin kata, PN tak hairan Khairi main tarik tali. Wah, macam Hamzah Zainuddin ni dah putus asa dah dengan Khairi Jamaluddin. Adakah mereka mula melihat Khairi Jamaluddin lebih kepada liability daripada aset? Adakah Bersatu setelah mengenal pasti melihat bahawa Khairi Jamaluddin tidak membawa apa-apa keuntungan kepada mereka? Memandangkan Khairi Jamaluddin belum lagi menyatakan kesetujuan untuk menyertai Bersatu walaupun telah diberikan tawaran jawatan dalam Bersatu. Ini sesuatu yang mungkin hanya memalukan Bersatu dan menjatuhkan maruah dan kredibiliti Bersatu. Kerana dilihat bahawa mereka sanggup memberikan jawatan untuk mendapatkan seseorang. Tetapi nampaknya apa yang dibuat oleh KJ, tarik tali, main tarik tali. Namun ini Hamzah kata mereka tak hairan Khairi main tarik tali. Apa sebenarnya? Ini dia. PN memaklumkan gabungan itu hanya memberi tawaran sekali sahaja kepada bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin untuk menyertai Parti Bersatu Malaysia Bersatu. Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya memberi tawaran sekali sahaja. Jadi bolehlah cakap Bersatu dan Khairi kini bukan lagi bersatu tetapi berpisah selamanya. Bye-bye lah Khairi. Selamat tinggallah Khairi. Bolehlah kata bye-bye, sayonara kepada Parti Bersatu apabila Ketua Pembangkang ini yang juga ahli Bersatu, pemimpin besar Bersatu, turut menegaskan bahawa mereka hanya memberi tawaran sekali sahaja kepada Khairi Jamaluddin, dan begitu juga Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Presiden Bersatu turut hanya memberikan tawaran sekali sahaja. Tidak ada kali yang kedua. Jadi apa nak buat lagi dengan Khairi? Terpulanglah nak jadi DJ terus kali. Pada saya, Presiden kita Bersatu cakap sekali sahaja sudah cukup. Sama ada dia Khairi hendak terima atau tidak, itu terpulang pada dia. Kalau Khairi main tarik tali tak apa, katanya ketika ditemui selepas himpunan pakat pertahan dan pelancaran jentera pilihan raya Perikatan Nasional PN Kelantan yang dirasmikan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Hadir sama Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob dan timbalannya Datuk Muhammad Amarnik Abdullah. Media sebelum ini melaporkan Muhyiddin pada Mei lalu mengakui ada menawarkan jawatan dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu pada Khairi jika beliau mahu menyertai parti tersebut. Pengerusi PN itu mendedahkan tawaran berkenan dikemukakan kepada Khairi selepas bekas ahli Parlimen Rembau berkenan dipecat daripada Bersatu pada bulan Januari yang lalu. Sumber Perikatan Nasional maklumkan Khairi tidak akan menyertai mana-mana parti politik termasuk Bersatu maupun menubuhkan parti baharu dalam waktu terdekat. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang paling mengejutkan kita semua apabila secara sahnya Hamzah Zainuddin kata PN tidak hairan dengan tindakan Khairi main tarik tali. Selain daripada itu, dia juga menegaskan bahawa PN dan Bersatu hanya akan memberi tawaran hanya sekali sahaja kepada bekas Menteri Kesihatan tersebut. Manakala Hamzah Zainuddin juga telah menegaskan dan mengesahkan bahawa Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya akan memberi tawaran sekali sahaja. Pada saya, kata Hamzah Zainuddin, Presiden kita iaitu Bersatu cakap sekali sahaja sudah cukup. Sama ada Khairi hendak terima atau tidak, itu terpulang pada dia, kata Hamzah Zainuddin. Kalau Khairi main tarik tali tak apalah, kata beliau lagi. Itu yang saya kata tadi. Mungkin Hamzah Zainuddin sudah menyadari bahawa Khairi tidak akan menyertai Bersatu dan tindakan mereka menawarkan jawatan seperti yang telah diakui oleh Muhyiddin
bahwa mengakui ada menawarkan jawatan dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu kepada Khairi, itu hanya membuatkan maruah Parti Bersatu dan integriti Parti Bersatu tercalar apabila tidak diterima oleh Khairi Jamaluddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Rumah Hamzah Zainuddin diserbu LHDN. Wow, ini satu berita yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia menjelang pembuangan undi yang akan berlaku pada bila-bila masa lagi dan dijangkakan pada bulan Ogos ini. Daripada sinar harian, rumah Hamzah Zainuddin diserbu LHDN. Apa sebab LHDN menyerbu rumah Hamzah Zainuddin? Adakah ini ada kaitan dengan beberapa hal yang membabitkan cukai pendapatan? Saudara-saudara sekalian, serbuan itu susulan terdapat beberapa cukai yang tidak dilaporkan menurut laporan ini. Penguatkuasa turut dikatakan merampas beberapa fail termasuk dokumen pemilikan aset dan akaun. Bulan lalu, Hamzah mengesahkan beliau dipanggil SPRM bagi memberi keterangan berkaitan satu kes pendakwaan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Beliau menjelaskan keterangan itu dibuat susulan pertuduhan ke atas ahli perniagaan Sim Cho Tiam di mahkamah. Hamzah mendakwa kes pertuduhan di mahkamah membabitkan ahli perniagaan itu turut mengheret namanya, jelas bertujuan untuk merosakkan namanya, nama baiknya Bersatu dan Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, LHDN dikatakan telah menyerbu kediaman Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin pada Selasa yang lalu. Sumber memberitahu dalam serbuan kira-kira pukul 11 pagi itu, ahli Parlimen Larut difahamkan turut berada di rumah. Tetapi ini balasan jawab daripada Hamzah Zainuddin selepas tular yang mengatakan bahawa serbuan itu ada kaitan dengan susulan terdapat beberapa cukai yang tidak dilaporkan. Penguatkuasa turut dikatakan merampas beberapa fail termasuk dokumen pemilikan aset dan akaun. Ini jawapan daripada Hamzah Zainuddin selepas rumah beliau itu dikatakan diserbu oleh LHDN. Kata Hamzah Zainuddin, setiap tahun saya bayar cukai. Mereka sengaja buat cerita. Daripada cakap saja begini, kita sarankan kepada Hamzah Zainuddin tunjukkan dokumen pembayaran cukai setiap tahun. Barulah semua netizen, barulah semua rakyat akan percaya. Kerana hanya cakap saja tanpa bukti itu hanya biasa-biasa. Tapi cakap dengan bukti itu baru luar biasa. Buat apa nak takut nak dedahkan dokumen pembayaran cukai anda kalau benar-benar telah membayar cukai? Dan saya pasti LHDN juga akan membuat keputusan tidak ada apa-apa pendakwaan, serbuan sekali lagi atau apa-apa yang menakutkan berlaku kepada Hamzah Zainuddin kalau benar-benar Hamzah Zainuddin betul membayar cukai setiap tahun. Tetapi persoalan yang kedua, adakah pembayaran cukai itu cukup? Membayar setiap tahun itu cerita yang berbeza. Membayar cukup itu lain lagi. Karena kadang-kadang ada orang bayar cukai tidak cukup sepatutnya. Ada yang disembunyi-sembunyikan dan sebagainya. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin menegaskan beliau tidak pernah culas daripada membayar cukai setiap tahun. Menjelaskan perkara itu ketika menyampaikan ceramah pada pelancaran Jentera Pilihan Raya PN Kelantan malam tadi, Hamzah yang juga Setiausaha Agung PN berkata, beliau turut berhabis ribuan ringgit untuk membayar konsultan bagi mengurus cukai. Wah, punya banyak duit kan? Berhabis ribuan ringgit untuk membayar konsultan bagi mengurus cukai. Ini pasti mempunyai uang yang banyak kerana sehingga ada konsultan bagi mengurus cukai. Kerana kalau tidak, nanti susah nak kira pula kan. Kita orang-orang biasa, tak payahlah ada konsultan. Kita bayar sendiri pun dah cukup dah. Baru-baru ini saya diserang LHDN yang datang ke rumah saya. Saya nak jelaskan, dulu saya seorang ahli perniagaan dan hanya menjadi ahli parlimen bermula 2008, kata Hamzah Zainuddin. Isu saya tidak bayar cukai tidak timbul sama sekali kerana setiap tahun saya bayar cukai. Saya guna konsultan dan berhabis ribuan ringgit untuk buat cukai, kata beliau lagi. Anda bagaimana? Adakah anda membayar cukai sehingga perlu konsultan untuk mengiranya? Ataupun anda hanya bayar cukai biasa-biasa saja, potong gaji dah cukup dah?
Mereka sengaja mengeluarkan cerita mengatakan saya tidak membayar cukai, kata Hamzah Zainuddin. Pada masa sama, Hamzah turut menegaskan beliau tidak pernah mengambil uang judi daripada mana-mana pihak dan mendakwa menjadi mangsa fitnah sehingga diserang SAPRM yang menyangka beliau menyimpan duit itu di pejabatnya. Bagaimanapun, hasil pemeriksaan wang berkenan tidak ditemui. Saya nak maklum dengan nama Allah, saya tidak pernah mengambil duit judi dengan sesiapapun. Ini kan pula untuk beri kepada rakan-rakan, kata Hamzah Zainuddin. Akhirnya, bila tiada kes rasuah, ada pihak burukan saya hingga terpaksa mencari masalah baru, yaitu berkaitan LHDN baru-baru ini. Saya akan selesaikan masalah saya dengan SPRM dan LHDN. Saya minta pegawai saya kumpul semua berita yang memfitnah saya sebelum tindakan saman diambil terhadap mereka yang memfitnah saya. Saya tidak takut kerana saya berada di landasan yang benar, kata beliau lagi. Media sebelum ini melaporkan kediaman Hamzah di Damansara diserbu LHDN didakwa berkaitan cukai yang tidak dilaporkan. Hamzah Zainuddin sudah berada dalam keadaan yang macam marah sudah ini, sebab dia kata dia sudah mengumpulkan, dia akan selesaikan masalah beliau dengan SPRM dan LHDN dan minta pegawai beliau untuk mengumpul semua berita yang memfitnah sebelum tindakan saman diambil terhadap mereka yang memfitnah beliau. Saudara-saudara sekalian, tindakan memfitnah ini kadang-kadang bagus, kadang-kadang merugikan. Kerana apabila tindakan memfitnah itu terus juga dibuat, maka lebih banyak yang akan terbongkar. Jadi ada lebih baiknya kadang-kadang biarkan saja supaya tiada perkara yang lebih besar akan terbongkar. Tapi terpulanglah kepada Hamzah Zainuddin, sama ada mahu memfitnah, bukan memfitnah, mahu mengambil, bukan memfitnah, salah cakap. Bukan memfitnah, tetapi mahu mengambil tindakan saman fitnah terhadap sesiapa yang telah memfitnah beliau atau tidak. Kerana beliau kata dia tidak takut kerana beliau berada di landasan yang benar. Saudara-saudara, itulah dia keputusan Hamzah Zainuddin. Beliau kata, setiap tahun saya bayar cukai, mereka sengaja buat cerita. Tetapi yang mengejutkan saya, yang tak pernah saya tahu sebelum ini, ialah Hamzah Zainuddin sendiri memberikan penafian bahawa beliau tidak pernah mengambil uang judi daripada mana-mana pihak dan mendakwa menjadi mangsa fitnah sehingga diserang SPRM kerana menyangka beliau menyimpan duit itu di pejabatnya. Bagaimanapun hasil pemeriksaan wang tersebut tidak ditemukan. Saya nak maklum dengan nama Allah, saya tidak pernah mengambil duit judi dengan sesiapapun. Ini kan pula untuk beri kepada rakan-rakan, kata Hamzah Zainuddin. Akhirnya bila tiada kes rasuah, ada pihak burukan saya sehingga terpaksa mencari masalah baru, yaitu berkaitan LHDN pula, kata Hamzah Zainuddin lagi. Saya akan selesaikan masalah saya dengan SPRM dan LHDN dan pegawai saya akan kumpul semua berita yang memfitnah saya sebelum tindakan saman diambil, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Susulan daripada rumah Hamzah Zainuddin yang dikatakan diserbu LHDN, dipetik daripada Sinar Harian bertarikh 15 Jun. Persoalannya ialah, adakah benar rumah Hamzah Zainuddin diserbu oleh LHDN berkaitan dengan beberapa hal termasuk cukai? Saudara, sebelum kita teruskan ulasan pada kali ini, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, satu perkara yang saya tertarik tentang isu kali ini ialah apabila ada satu laporan yang ditulis dalam portal berita menulis satu saranan dan cadangan supaya semua pemimpin dalam kerajaan dipaparkan pembayaran cukai tahunan mereka di dalam laman web LHDN. Ini untuk menghapuskan persepsi kononnya selepas jadi pemimpin kerajaan barulah LHDN kejar mereka. Tetapi pada pendapat saya, perkara itu bukan lebih baik kalau dia diperbaiki dan diperhalusi. Saya setuju dengan perkara itu, supaya sebenarnya saya setuju dengan perkara itu kerana dan supaya para pemimpin dalam kerajaan tidak lagi bekerja dengan sambil lewat, ataupun mereka melupakan tentang bayaran cukai mereka. Tiada keistimewaan untuk para pegawai ataupun
pemerintah untuk bersembunyi daripada tidak membayar cukai. Tiada alasan dan keistimewaan. Oleh sebab itu saya setuju. Tetapi cadangan saya ialah selain daripada pemimpin kerajaan yang disarankan ditulis pembayaran cukai tahunan mereka dalam laman web LHDN, selain daripada mereka, saya juga mencadangkan supaya semua ahli politik yang ada di Malaysia, tidak kiralah mereka ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, asal saja mereka mewakili sesuatu dewan, sama ada Dewan Parlimen, Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri, wajib untuk mereka mengisytiharkan harta, itu pertama. Yang kedua, wajib untuk LHDN memaparkan pembayaran cukai mereka setiap tahun dimasukkan dalam laman web LHDN. Ini supaya semua rakyat dapat melihat bahawa berlaku ketelusan dalam sistem pemungutan cukai LHDN. Selain daripada itu, kita juga dapat melihat sejauh mana kekayaan ahli-ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang ada di Malaysia bagi mengelakkan mereka mengaut keuntungan dan kekayaan yang sepatutnya tidak mereka peroleh. Karena kita tahu sekarang ada sudah banyak tindakan undang-undang pendakwaan yang dibuat, sama ada serbuan oleh LHDN maupun PDRM maupun immigration atau pihak berkuasa, yang mendapati memang terdapat beberapa orang yang telah melakukan salah laku. Bahkan ada beberapa pemimpin yang telah pun didakwa atas kegagalan membayar atau menunaikan tanggungjawab membayar cukai kepada LHDN. Jadi apa pendapat kamu saudara? Adakah anda setuju dengan pendapat saya itu supaya semua orang yang bergelar ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri turut dikenakan tindakan menyenaraikan mereka dalam laman web LHDN untuk lebih telus dalam pembayaran cukai? Ini semua gara-gara satu saranan yang telah diberikan oleh pemimpin di Malaysia. Bukan pemimpin di Malaysia, tetapi dicadangkan supaya pemimpin kerajaan termasuk Perdana Menteri dan anggota kabinet disarankan memaparkan maklumat cukai mereka supaya lebih telus, sekaligus rakyat dapat melihat dan menjadi mata dan telinga kepada lembaga hasil dalam negeri untuk melaksanakan tugas tanpa gentar. Saya setuju dengan cadangan ini, tetapi adalah tidak adil untuk pemimpin kerajaan sahaja termasuk Perdana Menteri dan anggota kabinet yang dimasukkan memaparkan maklumat cukai ini. Saya setuju kalau semua ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen turut disenaraikan atau disarankan memaparkan maklumat cukai mereka. Karena ini untuk mengelak lebih banyak berlaku ketidaktelusan. Apa pendapat kamu semua? Kalau kamu setuju dengan pendapat saya, sila tinggalkan komen Anda. Share video ini supaya semua orang tahu dan semua orang dapat melihat ini cadangan yang terbaik untuk Malaysia, untuk mengelak lebih banyak lagi sakau, lebih banyak lagi ketidaktelusan yang berlaku. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan daripada LHDN yang menggemparkan seluruh kabinet, bahkan Perdana Menteri Malaysia sendiri. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe dan tinggalkan komen Anda tentang isu ini. Adakah Anda juga setuju dengan tajuk isu ini? Yaitu rakyat jadi mata telinga LHDN, pantau cukai Perdana Menteri dan Kabinet. Wow, ini satu perkara yang diumumkan LHDN memang menggemparkan kita dan tak pernah kita fikirkan, tetapi satu perkara yang memang patut berlaku. Yang mana rakyat disaran atau digalakkan menjadi telinga LHDN untuk memantau cukai Perdana Menteri dan Kabinet. Bagus jugalah seperti ini, bukan saja kepada Perdana Menteri sekarang ini, tetapi kepada Perdana Menteri yang akan datang, bahkan ahli-ahli kabinet, menteri-menteri yang akan datang turut akan diketahui adakah cukai mereka tidak dibayar atau belum dibayar. Karena kita selalu nampak dalam berita-berita sekarang memaparkan yang mana termasuklah menteri-menteri, orang-orang kaya didakwa kerana tak membayar hutang LHDN. Tak membayar LHDN.
cukai tak dibayar. Ini maksudnya sudah kaya, banyak pendapatan, takut lagi nak mengurangkan pendapatan itu, takut lagi nak membayar LHDN atau cukai. Mana adil macam tu kan? Kita rakyat biasa, kita tetap membayar cukai dan kita membayar dengan baik. Namun, yang menyedihkan, ada beberapa pendakwaan di Mahkamah Siasatan yang dibuat oleh LHDN yang menyatakan bahawa ada orang-orang seperti kabinet, menteri, ahli parlimen, ahli politik dan sebagainya tak bayar cukai. Oleh sebab itu, kita suka dengan cadangan ini. Saranan memaparkan maklumat cukai pemimpin kerajaan termasuk Perdana Menteri dan anggota kabinet dapat memastikan pengurusan cukai lebih telus sekaligus dapat menjadi mata dan telinga kepada LHDN untuk melaksanakan tugas tanpa gentar. Sebelum ini, Minda Pengarang Berita Harian BH mencadangkan kerajaan meminda Akta Cukai Pendapatan 1967 menghalang LHDN mengeluarkan sebarang maklumat percukaian individu, perniagaan dan syarikat kepada pihak ketiga. Pindahan itu dapat mengecualikan golongan tertentu seperti anggota pentadbiran kerajaan supaya masyarakat boleh melihat sendiri dan memantaunya seperti dilakukan dalam pengisytiharan harta dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, sekaligus dapat menghapuskan persepsi LHDN hanya mengejar pemimpin kerajaan selepas tidak lagi berkuasa. Saya setuju dengan cadangan ini supaya ini ketelusan akan dapat dilihat dan tidak ada lagi dakwaan atau tuduhan yang kononnya LHDN hanya mengejar pemimpin kerajaan selepas tidak lagi berkuasa. Makna kata, semasa mereka berkuasa, tidak ada apa-apa dakwaan, tiada pendedahan berkaitan dengan cukai mereka. Selepas sudah tidak berkuasa, barulah ada pendedahan. Jadi, untuk menghapuskan persepsi buruk seperti itu, saya sangat setuju. Supaya akta diubah suai atau dipindah dan juga paparan di dalam maklumat LHDN berkaitan dengan cukai Perdana Menteri dan juga barisan kabinet perlulah ditunjukkan dengan lebih telus melalui laman web LHDN. Pindahan ini akan dapat sekaligus menghapuskan persepsi LHDN hanya mengejar pemimpin kerajaan selepas tidak lagi berkuasa. Pengerusi Yayasan Pusat Polisi dan Hal Ehwal Ekonomi PIS Muhammad Jamilah Zainul menegaskan saranan itu juga cukup berkesan bagi memantau kesalahan penggubahan wang haram. Sebenarnya wang haram dan tindakan melarikan diri daripada cukai sangat rapat dan berkaitan. Sudah tentu wang diperoleh secara haram tidak akan berada dalam bank maupun dideklarasikan kepada penguatkuasa. Maklumat dipaparkan nanti juga boleh menjadi suatu usaha Malaysia untuk bekerjasama pada peringkat antarabangsa dalam pertukaran maklumat dengan agensi penguatkuasaan negara lain dalam menangani sindiket pengubahan wang haram. Kerjasama pada peringkat antarabangsa sudah tentu mengingatkan atau meningkatkan nama Malaysia sebagai negara yang serius dalam memastikan pentadbiran bersih dan amanah. Saudara-saudara sekalian, itulah dia perkongsian kita yang paling kita suka hari ini apabila rakyat akan jadi mata telinga LHDN untuk memantau cukai Perdana Menteri dan Kabinet melalui penggubalan ataupun meminda akta sebelum ini. Apa pendapat anda sekalian? Adakah anda juga bersetuju dengan saranan ini? Bagi saya sangat setuju. Ini bukan untuk sekadar Anwar Ibrahim dan kabinetnya sekarang, tetapi untuk masa hadapan kita perlu ada kehidupan dan negara yang lebih baik. Ikuti terus ulasan selepas ini.